Salam sejahtera, selamat datang kepada semua pelajar yang menonton video cikgu dan cikgu ucapkan terima kasih kerana memilih video cikgu sebagai video PDPR anda semua. Jadi, pada video yang lepas, kita sudah melihat bagaimana kita menghasilkan graf bar dengan menggunakan data-data yang kita sudah sediakan. Tapi, pada video kali ini, kita akan gunakan data yang ada ataupun graf yang sudah lengkap, graf bar berganda yang sudah lengkap untuk menghasilkan analisis berkenaan dengan graf bar tersebut. Tapi sebelum kita mula, bagi para pelajar yang belum subscribe video cikgu, bolehlah menekan butang subscribe di bawah ini. Okey, mari kita mulakan. Baiklah, kita pergi yang pertama iaitu kita akan lihat perkara-perkara yang kita akan sentuh di dalam topik ini. Jadi dalam topik menganalisis graf bar ini, graf bar berganda tadi, ini adalah perkara-perkara yang kita akan buat nanti, iaitu yang pertama nanti kita akan lihat apakah kaedah ataupun cara-cara untuk kita menganalisis sesuatu graf. Yang ini, langkah-langkah ini kita boleh aplikasikan di dalam dua jenis graf, iaitu graf bar berganda dan juga graf garisan berganda. Jadi graf garisan berganda juga kita sudah lihat pada video yang lepas. Video yang lepas, siapa yang belum tonton, kamu boleh tonton. Baik. Untuk yang kedua nanti kita akan lihat data yang kita akan analisis nanti, di mana data itu nanti dalam bentuk graf bar berganda. Jadi kita akan lihat berdasarkan kaedah tadi, kita akan lihat apakah komponen-komponen yang kita lihat untuk diambil bagi membentuk satu analisis yang lengkap. Selepas itu, yang ketiga nanti kita akan buat ialah kita buat dahulu ringkasan terhadap analisis tersebut. Sebab kita kena buat ringkasan dahulu, sebab dia macam karangan berpandu. Karangan berpandu kita buat satu ringkasan dahulu sebelum kita buat satu karangan yang lengkap. Selepas itu nanti di akhir nanti barulah kita akan bentukkan satu perenggan ataupun satu karangan analisis graf bar berganda yang lengkap dengan kaedah-kaedah ataupun kita berpandukan kepada kaedah-kaedah yang kita lihat nanti. Baik, mari kita lihat apakah kaedahnya. Baiklah, kita pergi yang seterusnya di mana kita akan melihat kaedah-kaedah untuk kita aplikasikan untuk menganalisis graf bar berganda. Jadi kita lihat yang pertama. Yang pertama sekali ialah yang paling penting sekali di mana kita nak lihat tajuknya, di mana tajuk ini adalah sebagai pengenalan kepada data yang kita akan persembahkan ataupun data yang akan dipersembahkan oleh graf bar berganda tersebut. Jadi kita kena lihat graf bar berganda tersebut berkenaan dengan apa. Jadi yang kedua pula ialah berkenaan dengan paksi. Kita nak lihat paksi menegak dan juga paksi mendata, di mana paksi menegak ini biasanya diwakili oleh unit-unit yang diberikan ataupun digunakan di dalam data. Lepas tu pasti paksi mendata pada kebiasaannya dia akan bagi tahun ataupun bulan. Jadi yang seterusnya yang ketiga pula ialah kita kena lihat nilai-nilai yang terdapat di dalam graf bar tersebut. Sama ada nilai tertinggi dia, kita nak semak ataupun kita nak lihat berapakah nilai tertingginya dan pada tahun bila ataupun bulan bilakah nilai tertinggi tersebut. Lepas tu kita lihat nilai yang terendahnya pula. Nilai yang terendah pada tahun bila, pada bulan bila. Berapakah nilai yang terendah itu? Lepas tu yang seterusnya pula ialah perubahan daripada nilai-nilai tersebut. Contohnya dari tahun ini ke tahun ini, dari tahun A ke tahun B berubah sebanyak berapa? Berapa perbezaan perubahannya? Contoh, tahun A ada 12, tahun B ada 13. Jadi berapakah perubahannya ataupun berapakah nilai kenaikan yang terdapat di dalam dua tahun tersebut? Tahun A berapa, tahun B berapa? Jadi kita tolakkan, kita boleh tengok berapa perbezaan nilai tersebut sama ada menaik ataupun menurun. Jadi yang seterusnya pula ialah yang kelima, isi tersirat. Isi tersirat ini ramai pelajar tidak letak isi tersirat tersebut. Sebab isi tersirat ini ialah isi tersirat merujuk kepada perkara yang membantu kita menerangkan perubahan nilai tersebut. Contohnya tahun 2020, tahun 2021, berapa perubahan nilainya?
Jadi kalau ada perubahan nilainya sama ada menaik ataupun menurun, kita kena beritahu apa sebabnya menaik ataupun menurun. Itu adalah sebab atau itu adalah isi tersiratnya. Okay, kita kena huraikan isi tersirat tersebut, kita nyatakan sebab-sebabnya. Contoh, harga sawit menaik menurun. Okay, contoh tahun 2020 harga sawit 300, contoh 300 setan. Lepas tu tahun 2021 pula harga sawit menaik, pergi kepada 400. Jadi kita lihat di sana apa isi tersiratnya di sana. Sama ada kemungkinan cuaca, kemungkinan permintaan yang tinggi, itu adalah isi tersirat. Jadi yang terakhir sekali nanti kita akan buat ialah rumusan keseluruhannya. Jadi rumusan keseluruhannya ini kita akan tengok bagaimana nanti kita akan rumuskan, kita akan tengok apakah rumusan yang terbaik untuk kita buat di dalam analisis kita. Biasanya kita akan letakkan yang tertinggi, yang terbaik. Lepas tu berapa nilai terbaik. Macam itulah kita rumuskan secara keseluruhan, overall kata dalam bahasa Inggeris. Okay? So kita lihat data yang kita akan gunakan sekarang. Okay? Mari. Katakan ini adalah data yang kita akan gunakan nanti untuk membuat analisis. Di mana kita terus kepada yang langkah yang pertama tadi, iaitu baca dan fahamkan tajuknya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah tajuknya. Di mana tajuknya ialah nilai ekspor barang getah dan kayu getah Malaysia dari tahun 2017 sehingga 2019. Dan kalau kita melihat di sini, dua barang itu, iaitu barang getah dan kayu getah itu menggunakan warna yang berbeza. Di mana kalau kita lihat di sini, barangan getah dia menggunakan warna hijau. Kalau barangan kayu getah pula dia menggunakan warna oranye. Jadi itu yang pertama. Kita kena faham dahulu, graf ini berkenaan dengan apa. Jadi graf ini berkenaan dengan nilai ekspor barangan getah dan juga kayu getah Malaysia. Tahun dia ialah pada tahun 2017 hingga 2019. Jadi itu yang pertama. Yang kedua pula ialah kita lihat paksinya. Jadi paksi menegak ini, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat paksi menegaknya, paksi menegaknya ialah dia menunjukkan unit seperti yang cikgu cakap tadi. Dia menunjukkan unit yang digunakan di dalam graf bar ini, di mana unit ialah nilai ekspornya RM billion. Iaitu RM billion maksud dia ialah kalau kita lihat kepada skalanya ini, ringgit Malaysia 2 bilion, ringgit Malaysia 26 bilion. Ini adalah paksi X. Paksi menegak, dan paksi mendata pula ialah dia menggunakan bentuk tahun. Jadi tahunnya ialah kalau kita lihat dekat sini tahun 2017, 2018 dan juga tahun 2019. Jadi itu adalah langkah yang kedua tadi, iaitu kita perhatikan label paksi menegak dan juga paksi mendata. Kalau kita lihat pula kepada nilai tertinggi dan nilai terendahnya, yaitu yang di nombor 3 tadi, yaitu nilai tertingginya. Kalau kita lihat di sini, kita boleh lihat dan kenal pasti nilai tertingginya biasanya dia akan dipaparkan dengan graf bar yang paling tinggi. Kalau kita lihat barangan getah di sini, graf bar yang paling tinggi ialah yang warna hijau ini yang sudah tandakan ini, yaitu pada tahun 2018. Pada tahun 2018 barangan getah adalah bernilai 24 bilion. Ringgit Malaysia 24 bilion. Kalau kamu tengok dekat sini. Ringgit Malaysia 24 bilion. Ini. 24 bilion. So itu yang pertama, nilai tertinggi untuk barangan getah. Kita ada dua komponen dekat sini ya. Satu ialah barangan getah, satu ialah barangan kayu getah. Kalau kayu getah pula, kalau kita lihat dekat sini, kayu getah nilai tertingginya ditunjukkan di dalam bar ini, bar yang terakhir, iaitu pada tahun 2019. Jadi pada tahun 2019, barnya kalau kita lihat dekat sini, bar yang tertinggi ialah mencatat 10 bilion. Ringgit Malaysia 10 bilion. Ini adalah yang ketiga, iaitu nilai tertinggi dan nilai terendah. Jadi yang keempat pula nanti, perbezaan ataupun perubahan nilai yang cikgu maksudkan tadi. Perubahan nilainya kalau kita lihat dekat sini, nilai setiap tahun itu. Contohnya
barangan getah. Kalau kita lihat barangan getah, ya, perubahan nilai daripada tahun 2017 hingga 2018, kalau kita lihat dia semakin meningkat. Okey, dia semakin meningkat kalau kita tengok dia punya ketinggian bar itu. Tetapi pada tahun 2018 hingga 2019 pula dia tiba-tiba menurun. Jadi kita kira nanti berapakah kenaikannya, berapakah penurunannya. Manakala kayu getah pula, jadi kayu getah kalau kita lihat dekat sini pada tahun 2017 hingga 2018, ya, kalau tahun 2017 hingga 2018 dia mendata, maksudnya tiada perubahan. Tetapi pada tahun 2018 hingga 2019 pula dia tiba-tiba menaik. Okey, jualannya tiba-tiba menaik, jualan ekspornya. Yang tadi kalau jualan barangan getah tadi, jumlah nilai ekspornya daripada tahun 2017 hingga 2018 dia menaik. Tetapi pada tahun 2018 pula hingga 2019 tiba-tiba dia menurun. Okey, itu adalah untuk barangan getah. Kalau kayu getah pula tahun 2018 hingga 2017 hingga 2018 tadi dia mendata tiada perubahan, tetapi dia melonjak pada tahun 2019. Okay? So ini adalah cara untuk kita tengok kenaikan penurunannya dan perbezaannya, okay, daripada 2018 hingga 2019. Kalau kita lihat kayu getah tadi, okay, kayu getah 2018-2019 menaik, okay, meningkat. Tapi berapakah peningkatannya? Kalau kita baca dekat sini nanti, okay, kita baca dekat sini berapakah peningkatan dan penurunannya. Itu adalah caranya. Contohnya tadi kalau barangan getah tadi, okay, 24 bilion, sini 24. Tapi tiba-tiba dia menurun kepada jumlah ini. Kalau kita lihat jumlah ini ialah, tak silap cikgu, ialah dalam 23. 23. Okay, manakala pada tahun 2017 dia 22. Okay, 22 bilion. Okay, ini adalah perubahannya. Jadi kalau kita lihat barangan getah nanti, okay, perubahan daripada 2017 hingga 2018 ialah 22 tolak dengan 24 tolak dengan 22. Maksudnya dia meningkat sebanyak 2 bilion. Itu adalah cara untuk kita melihat perubahannya. Dan yang kelima pula tadi, kita lihat kita huraikan, okay, isi tersuratnya. Okay, nanti kita akan lihat bagaimana kita akan membuat rangka kepada analisis yang kita buat ini. Okay, ini adalah analisis secara kasarlah, kita boleh conteng supaya kita tahu, okay, kita tahu perubahan-perubahan itu. Okay, so kita lihat, kita akan cuba membuat ringkasan analisis itu. Okay, mari kita buat. Yang seterusnya yaitu kita akan buat satu ringkasan yang mudah untuk kita fahami sebelum kita menghasilkan satu analisis graf bar berganda yang lengkap. Jadi kita mulakan yang pertama. Yang pertama tadi apa dia? Okay, yang pertama tadi ialah kita baca dan fahamkan tajuknya. Jadi kita mulakan dengan tajuknya dahulu, di mana tajuknya tadi ialah, okay, nilai. Okey, ini adalah tajuknya. Di mana tajuk graf itu tadi ialah nilai ekspor barangan getah dan juga kayu getah Malaysia pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Jadi ini adalah tajuk utamanya, di mana kita nak buat analisis berkenaan dengan nilai ekspor kedua-dua barangan itu ataupun nilai ekspor satu barangan yang memperlihatkan lonjakan yang tinggi di dalam graf itu. Jadi itu yang pertama. Kita pergi pula yang kedua, di mana yang kedua pula, okay, yang ini biasanya kita akan mulakan karangan analisis kita nanti ataupun perenggan analisis kita nanti, kita akan mulakan dengan tajuk. Selepas itu yang seterusnya pula ialah kita lihat yang mana satukah barangan antara kedua-dua ini yang mempunyai lonjakan yang tinggi. Jadi kalau kita lihat di dalam graf bar yang di belakang cikgu ini, okay, graf bar yang warna hijau itu merupakan barangan getah, merupakan barangan yang paling banyak diekspor ke luar negara. Jadi kita catatkan ke sini ialah barangan getah, okay, paling tinggi. Okay, barangan getah paling tinggi, okay, di dalam graf bar tersebut. Jadi berbanding dengan kayu getah tadi. Jadi
Kalau kita lihat kayak pada tahun bilakah barangan getah itu paling tinggi. Jadi barangan getah itu paling tinggi adalah pada tahun 2018, di mana pada tahun 2018 ini dia telah mencatatkan RM 24 bilion. Okay, 24 bilion telah diekspor ke luar negara. Jadi yang selebihnya kalau kamu tengok yang pada tahun 2018 ini melonjak naik daripada tahun 2017. Manakala pada tahun 2017 dia mencatatkan RM 22 bilion. Okay, berlakunya peningkatan di situ daripada tahun 2017 tadi dan meningkat daripada 22 bilion kepada 24 bilion. Jadi berapa peningkatannya di sini? Okay, peningkatannya di sini ialah 2 bilion. Manakala tiba-tiba pada tahun 2019 okay, ekspor barangan getah ini menurun kepada 23 RM 23 bilion. Okay, penurunan berlaku di situ daripada tahun 2017 okay, 22 bilion naik kepada 2018 24 bilion. Lepas tu tiba-tiba dia turun kepada 23 bilion. Okay, ini adalah catatan peningkatan dan penurunan barangan getah tadi. Okay, kita fokuskan yang satu saja dahulu sebab di dalam graf ini biasanya dalam analisis graf ini kita akan fokuskan satu graf bar yang menunjukkan palang yang tinggi ataupun jumlah yang tertinggi. Kalau kita lihat bezakan antara kedua-dua graf bar yang di belakang ini. Okay, so kalau kita lihat dekat sini pada tahun 2018 hingga 2019 ini berlakunya penurunan. Jadi di sinilah peranan kita kira penurunan tersebut, di mana kalau kamu ingat tadi perkara yang ke 1, 2, 3, 4, perkara yang keempat tadi kita nak lihat perubahannya. Okay, perubahan antara nilai itu ataupun perbezaan antara nilai itu apabila dia menurun ataupun menaik. Kita ambil salah satunya di mana kita nak lihat penurunannya, berapa jumlah penurunannya. So kita kena tolakkan 24 bilion tadi, RM 24 bilion tadi kita tolakkan dengan RM 23 bilion. Jadi penurunannya sebanyak RM 1 bilion. So ini adalah berkenaan dengan ringkasan yang pertama. Okay, belum habis lagi. Okay, ini hanya kita nak lihat perubahan kenaikan penurunan dan berapakah perubahan kenaikan ataupun penurunan itu. Jadi kita pergi yang seterusnya di mana? Okay, kita pergi yang seterusnya. Yang ini adalah tajuk. Ini adalah isi yang kita lihat tadi ialah nilai tertinggi, nilai terendah. Okay, nilai tinggi dan rendah. Okay, lepas tu kita yang ini pula kita sudah lihat berkenaan dengan perubahan atau perbezaan. Okay, perubahan ataupun perbezaan nilai dia lah. Okay, lepas tu kita pergi yang seterusnya itu isi tersiratnya. Yang ini kamu kena boleh mindset kamu kena fikirkan kenapa, apa sebab. Contohnya kita ambil tadi barangan getah, apa sebab barangan getah itu naik, apa sebab barangan getah itu turun. Jadi itu adalah peranan di dalam isi tersirat. Kita boleh tengok ataupun kita boleh menyatakan apa yang kita sudah perhatikan, sudah dengar ataupun sudah baca. Okay, so kalau dalam situasi ini peningkatan yang berlaku daripada tahun 2017 hingga 2018 tadi kemungkinan disebabkan oleh permintaan yang tinggi. Di sini kamu boleh mainkan common sense. Mindset kamu mesti common sense di mana kamu kena fikirkan sesuatu yang logik tetapi boleh diterima. Okay? Permintaan yang tinggi. Okay, mungkin peningkatan daripada tahun 2017 hingga 2018 ini adalah disebabkan permintaan yang tinggi daripada negara pengekspor. Okay, permintaan yang tinggi daripada negara pengekspor, di mana permintaan yang tinggi ini terhadap barangan getah adalah disebabkan keperluan terhadap bahan mentah untuk menghasilkan contohnya
menghasilkan sarung tangan. Sarung tangan, taya. Okay. Sarung tangan, taya ataupun yang satu lagi kalau kamu boleh namakan satu lagi apakah barangan getah yang boleh kita hasilkan di sini ialah kalau kita lihat, okay, contohnya satu lagi kamu boleh letak dan kasut. Okay, ini adalah cara untuk kita membuat isi tersiratnya. Okay, so isi tersiratnya kita sudah buat. Okay, untuk yang ini. Baik, yang seterusnya pula ialah rumusan. Okay, untuk rumusannya, mungkin yang ini kita boleh letak satu lagi iaitu negara pengekspor. Kita boleh letakkan negara-negara pengekspor barangan getah ini. Contoh negara. Okay, kita Amerika Syarikat, Syarikat. Okay, kita boleh letak Amerika Syarikat, Jepun dan juga Kesatuan Eropah. Ya, ini adalah satu contoh lengkap isi tersirat. Isi tersirat maksud dia ialah isi yang lain daripada benda yang dipersembahkan di dalam graf. Itu adalah isi tersirat. Ingat, isi tersurat lain, isi tersirat lain. Isi tersurat ialah benda yang sedia ada di dalam graf. Itu adalah isi tersurat. Okay, isi tersurat benda yang ada dalam graf. Contohnya dalam situasi analisis graf lah. Manakala isi tersirat pula ialah isi yang selain daripada isi yang dalam graf tersebut. So isi yang lain maksudnya isi yang datang daripada kamu boleh gunakan nyatakan apa yang kamu sudah baca, lihat dan juga dengar. Okay, so kita pergi kepada yang terakhir iaitu kita buat rumusan. Okay, ini adalah contohnya lah pertama, kedua, ketiga dan kita letak yang rumusan. Jadi rumusannya pula ialah kita boleh letak di sini ialah rumusan keseluruhannya di mana yang paling tinggi ialah kalau kita lihat di sini rumusannya barangan paling tinggi ialah nilai ekspor tertinggi ialah barangan getah. Sebanyak berapa RM? 24 bilion tadi, sebab itu pada tahun 2018 tadi. Di mana dia mempelopori semua semua nilai benda yang diekspor ke luar negara. So yang selanjutnya kamu boleh letak juga apa yang kamu boleh letak juga apa perkara-perkara yang kamu nak rumuskan di sini, merangkumi keseluruhannya lah, kesimpulan keseluruhannya. Kalau cikgu letak nilai ekspor tertinggi ialah barangan getah iaitu 24 bilion berbanding berbanding dengan kayu getah iaitu nilai tertingginya kayu getah tertingginya RM. Kalau kita lihat dalam graf yang di belakang cikgu ini ialah RM 10 bilion. So ini adalah cara dalam ini adalah cara yang cikgu buatlah untuk analisis graf. Mungkin ada cara-cara yang lain kamu boleh buat, sebab yang ini adalah ringkasan. Ringkasan ialah bagaimana kita membuat sesuatu yang boleh membantu kita untuk menganalisis graf. Jadi sekarang kita lihat bagaimana bentuk analisis graf yang lengkap. Jom kita tengok macam mana. Baiklah, sekarang cikgu tunjukkan satu paparan yang menunjukkan satu analisis graf bar berganda yang lengkap. Jadi untuk memulakan permulaan kepada analisis graf bar ini, kita mesti mulakan dengan graf bar berganda ini menunjukkan, ataupun kalau kamu nak analisis untuk graf garisan berganda, mulakan dengan graf garisan berganda ini menunjukkan. Kalau catapai pula ialah catapai ini menunjukkan. Ini adalah salah satu ataupun cara untuk membuat pendahuluan kepada analisis tersebut. So kita nak rujuk graf apa yang kita nak analisis, sama ada graf bar berganda, graf garisan berganda ataupun catapai. Jadi kita baca dekat sini, graf bar berganda menunjukkan nilai ekspor barangan getah dan kayu getah Malaysia antara tahun 2017 hingga 2019. Jadi kita sudah nyatakan tajuk. So kita teruskan, nilai barangan getah lebih tinggi berbanding dengan nilai ekspor kayu getah.
Okay, lepas tu barangan getah mencatat nilai ekspor paling tinggi sebanyak 24 bilion pada tahun 2018, manakala berlaku peningkatan nilai ekspor barangan getah iaitu dari 22 bilion pada tahun 2017 yang kita catatkan di dalam ringkasan tadi kepada 24 bilion pada tahun 2018. Okay, daripada 2017 meningkat kepada 24 bilion pada tahun 2018. Namun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2019 sebanyak 1 bilion yang kita sudah kira tadi tu, ya, 1 bilion kepada 23 bilion. Jadi ini adalah kita nyatakan berkenaan dengan perubahan nilai. Selepas itu baru kita masuk yang seterusnya. Okay, untuk kayu getah pula kita letakkan sedikit saja di mana bagi ekspor kayu getah pada tahun 2017 hingga 2018 mencatatkan nilai ekspor yang sama, iaitu kalau kamu lihat kepada paparan graf tadi, okay, iaitu sebanyak 9 bilion dan meningkat kepada 10 bilion pada tahun 2019. Jadi kita nyatakan sedikit saja di situ. So kita nak fokuskan kepada barangan getah yang banyak itu. Okay, lepas itu baru kita nyatakan isi tersiratnya tadi, okay, di mana perbezaan yang ketara antara nilai ekspor barangan getah dan nilai ekspor kayu getah disebabkan oleh permintaan terhadap barangan getah yang tinggi seperti sarung tangan, kasut dan juga tayar dan benang latex. Okay, barangan getah Malaysia banyak diekspor ke Amerika Syarikat, Jepun dan Kesatuan Eropah. Yang ini yang contoh negara tadilah. Selepas itu barulah kita lihat kepada rumusannya. Okay, sebagai rumusannya, okay, nilai ekspor barangan getah dan kayu getah Malaysia menunjukkan terdapatnya peningkatan dan juga penurunan antara tahun 2017 hingga 2019. Lepas itu, nilai ekspor barangan getah adalah lebih tinggi berbanding dengan nilai ekspor kayu getah. Jadi ini adalah cara bagaimana kita nak buat rumusan ataupun kita nak buat analisis berkenaan dengan graf bar berganda tadi. Dia macam kita buat satu karangan berpandu. Okay, berdasarkan gambar raja ini, buat satu karangan berkenaan dengan gambar raja tersebut. Jadi gambar raja itu perlu ada tajuk. Sebab kalau kita bagi gambar saja, bagi graf saja, tidak ada tajuk, so kita tidak tahu apa gambar ataupun graf itu persembahkan. Okay, kita tidak tahu. Jadi ini adalah serba sedikit berkenaan dengan cara menganalisis graf bar berganda. Jadi itulah tadi berkenaan dengan bagaimana cara untuk kita menganalisis graf bar berganda. Jadi cara analisis graf bar berganda ini kita boleh aplikasikan juga dengan cara untuk kita menganalisis graf garisan berganda. Tapi catapai pula lain caranya. Okay, sebab catapai dia ada nilai-nilai tertentunya yang kita perlu analisis sebab dia dalam bentuk graf bulatan. So, sehingga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Stay safe, teruskan belajar, jangan lupa buku walaupun cuti. Okay, sebab ini bukannya cuti sekolah. Ini adalah cuti untuk peluang kamu untuk belajar. So, kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.